Amboi, kemain ya tuan pengurusi tetap kita nak kena belanja harum manis ke ni? Kalau boleh nak sekotak pun jadilah. Amboi, insyaAllah nanti kita tepi ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Timbalan Pengurusi Tetap yang berbahagia Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berbahagia Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berbahagia para pegawai Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berbahagia Barisan Exco Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, wakil-wakil ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, yang berbahagia Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri-Negeri, wakil mahasiswa-mahasiswi, perwakilan-perwakilan dan saudara-saudari sekalian. Asam pau buah kundur, pokok selasih tepi titian. Kami Puteri UMNO pantang mundur demi agama tetap kuperjuangkan. Saya Nur Syahira binti Khalid, Perwakilan Pergerakan Puteri UMNO bahagian Padang Besar, mewakili Pergerakan Puteri UMNO Negeri Perlis, memohon izin untuk mengambil bahagian dalam membahas usul agama. Pertama sekali, izinkan saya merafakkan kesyukuran di saat kita menghadapi pelbagai kesukaran, pelbagai tamparan hebat sejak PRU ke-15 kini. Saat ini, detik ini, Parti Keramat United Malays National Organisation dengan izin UMNO masih tegak berdiri teguh di dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini. Jika kita lihat di media sosial, pelbagai desakan, pelbagai hantaman, UMNO tidak relevan, UMNO perlu dibubarkan, ahli UMNO lompat batin. Namun, saya yakin dan percaya anda yang hadir di sini yang meninggalkan suami dan anak-anak datang dengan sepenuh jiwa dan raga, kita dapat bersama-sama kembali mengangkatkan UMNO yang baru. Perwakilan puteriku yang disayangi, usul saya yang pertama adalah transformasi Mahkamah Syariah. Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai penghapusan keganasan terhadap wanita 1993 mentakrifkan bahawa keganasan terhadap wanita sebagai tindakan keganasan yang mengakibatkan kecederaan atau mendatangkan penderitaan fizikal, seksual atau psikologi kepada wanita. Saban hari kita melihat wanita ditindas. Kes-kes penceraian akibat orang ketiga, masalah kewangan, kurang didikan agama dan pelbagai lagi. Baru-baru ini, seorang kanak-kanak berusia 9 tahun, adik Maisarah, merupakan anak kepada pasangan orang asli yang telah bercerai dan dijaga oleh ibunya yang telah memeluk Islam. Namun, beliau menjadi mangsa perebutan hak penjagaan. Difahamkan, kanak-kanak ini terbabit dengan kes dera, buli serta dipaksa minum arak ketika di bawah jagaan ayahnya yang belum memeluk Islam. Serta dikatakan bersekedudukan dengan wanita lain. Puan Aisyah, ibu kepada bangsa, hanya berkemampuan memohon bantuan pada Biro Guaman untuk membantunya di mahkamah. Justru itu, kita sebagai wanita perlu sekurang-kurangnya mempunyai pengetahuan, mempertahankan hak-hak sebagai seorang wanita dan ibu serta mempunyai pendapatan yang tetap. Sekurang-kurangnya ia menjamin masa hadapan kita. Kerajaan juga harus menggalakkan penyertaan wanita dalam pengurusan Mahkamah Syariah supaya wanita sesama wanita lebih memahami perasaan keibuan dan masalah sebegini dapat dipaharusikan lagi. Selain itu, saya dengan rendah hati memohon agar kita sama-sama membantu sedikit sebanyak dalam mengembalikan adik Maisarah ini kepada pangkuan ibunya dan membela agama Islam kita. Hadirin bangsa kesayanganku, usul saya yang kedua bercakap soal generasi. Adakah kerajaan pada hari ini telah bersedia untuk kita berhadapan dengan generasi alfa?
Generasi Alpha adalah mereka yang terdiri daripada mereka yang lahir sekitar tahun 2010 sehingga tahun 2025. Apa yang kita bimbangkan ialah generasi ini adalah generasi yang selik mata, sudah tersedia dengan dunia teknologi tanpa sempadan. Saya ulang, tanpa sempadan, dan cara pembelajaran mereka berbeza membanding dengan generasi pada sebelumnya. Kita amat risau akan kebebasan ini kerana baru-baru ini kita dikejutkan dengan penyebaran ajaran sesat salam Yahudi, hadi minallah dan pelbagai lagi. Selain itu, ada juga yang buat video. Pegang botol air mineral, dia bagi tahu ini air bir. Kami nak minum air bir ni. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, apa benda ni anak-anak muda hari ni? Kalau air mineral, cakap je lah air mineral. Buat apa nak cakap bir? Benda ni kita tak boleh buat main-main. Ia menjadi satu trending. Bila kita tengok semua orang menari, kita pun ikut menari. Tapi bila kita tanya kenapa menari, tak tahu. Berfikirlah sebelum berkata-kata. Rasulullah SAW pernah bersabda, qada minha ta'dhaziru bikalamin takallam lamma. Jangan kamu bercakap dengan sesuatu perkataan yang esoknya kamu akan menyesal kelak. Pemikiran anak-anak kini semakin liberal. Yang tak boleh dia kata boleh, yang boleh dia kata tak boleh. Ini kalau budak-budak bawah umur yang tengok, yang belum betul-betul faham tentang agama, dia mesti nampak benda ni normal, betul tak? Jadi ibu bapa sekarang sibuk dengan pekerjaan. Keluar gelap, balik pun gelap. Bagi handphone dekat anak-anak. Agaknya kita tahu ke apa anak-anak kita semasa ketiadaan kita? Jangan sampai suatu hari nanti kita dikejutkan lagi dengan kisah tragis mengandung anak luar nikah, menores perut kekasih lalu membakar tubuhnya. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Ini yang kita perlu cakna, tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada wajibkan lulus mata pelajaran pendidikan Islam untuk pelajar sekolah rendah mahupun di sekolah menengah. Peranan ibu bapa, tanamkan iman sejak kecil, berikan ilmu kepada mereka kerana kita perlu ada ilmu, belajar dan amal. Kita tidak boleh beramal tanpa ilmu dan kita juga tidak boleh ada ilmu tapi tidak beramal. Ibarat pohon yang rimbun tapi tidak berbuah. Dekatkan mereka dengan Al-Quran, kenakan mereka dengan Allah, jadikan mereka cinta pada akhirat dengan dibandingkan dengan dunia. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqimur rasul la'allakum turhamun. Hanya dengan itu umat ini akan bangkit, generasi akan lahir kembali. Anak-anak kini di sekolah mahir berbahasa Inggeris dan mereka bangga mendapat A dalam bahasa Inggeris. Malah bahasa Melayu dapat B. Apatah lagi pendidikan Islam dapat C, dapat D. Mereka rasa tenang sahaja. Inilah puncanya kepada masalah sosial. Tiada penekanan dan pendidikan agama sejak di bangku sekolah lagi. Mungkin juga boleh wujudkan kelas fardu ain di peringkat sekolah menengah. Para perwakilanku sekalian, isu kalimah Allah yang hangat diperkatakan baru-baru ini telah mendapat penegasan daripada parti UMNO sendiri, di mana kita tetap akan terus membela, mempertahankan agama Islam di mana kalimah Allah tidak boleh sewenang-wenangnya digunakan. Pada masa yang sama, kerajaan akan memperkemaskan isu-isu penguasaan terhadap dasar penggunaan kalimah Allah dan memutuskan untuk mempersembahkan cadangan-cadangan kepada Majlis Raja-Raja. Ini bagi memastikan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan sebagai peruntukan perlembagaan akan terus terpelihara di samping mengekalkan perpaduan keharmonian di antara kaum dan agama di Malaysia. Hadirin sekalian, sejak UMNO ditubuhkan pada tahun 1946, perjuangan UMNO tetap sama untuk membela rakyat. UMNO sangat prihatin dengan kehidupan realiti rakyat. UMNO meletakkan hatinya dalam setiap rakyat. UMNO membawa suara rakyat. UMNO sentiasa lakukan yang terbaik untuk rakyat. Tidak kira soal ekonomi, politik, agama serta sosial. Kesemuanya dalam perancangan kita.
Keperitan rakyat adalah keperitan kita semua. Ibarat cubit paha kiri, paha kanan terasa jua. Kerana itulah UMNO tidak henti-henti memperjuangkan suara rakyat. Biarlah Parti Keramat UMNO ini bukan hanya sepenggal, dua penggal. Malah kita kekalkan UMNO dulu, kini selamanya. Kini UMNO dalam kerajaan perpaduan menjunjung titah Sultan Pelihara Perlembagaan. Kami UMNO tetap pendirian agama Islam akan terus dipertahankan. Saya dengan ini Nusyairah binti Khalid, Wakil Pergerakan Puteri UMNO Negeri Perlis, mohon menyokong usul dalam Perhimpunan Agung Pergerakan Puteri UMNO tahun 2023. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil dari Negeri Perlis Indra Kayangan.